Hai semua. Okey, boleh PR tanya antara Nelofa dengan Siti Nurhaliza, siapa yang paling korang suka as a netizen? Okey. Um, ada orang suka Nelofa, ada orang suka Siti Nurhaliza. Tapi sebagai netizen, siapa yang you all rasa paling disukai? Nelofa ke atau Siti Nurhaliza? Tok T ke atau Tok Pa? Okey. So hari ni PR nak buat perbandingan kan, kita PR nak buat comparison antara Nelofa dengan Siti Nurhaliza, siapa yang paling disukai oleh netizen ni sebenarnya. Okay, based on the numerology and zodiac. Okay, so I hope you guys semua boleh terima huraian dan penjelasan PR ni nanti tau, dengan hati, minda dan fikiran yang terbuka. Okay, I hope so. Okay, PR nak disclaimer awal-awal. Okay, segala huraian, kajian, pendapat dan penjelasan PR adalah berdasarkan pemerhatian dan kajian peribadi untuk educational and entertainment purpose only. So, sebelum tu PR nak bagi tahu awal-awal, setiap manusia yang lahir kat bumi ni, benda pertama yang doktor akan catat ialah tarikh dan waktu kita lahir. Setuju? Okay. Jadi, apa hubungannya antara zodiak and numerology? Jawapannya, hubungannya sangatlah penting sebab dengan tarikh lahir kita, waktu kita lahir dan nama penuh kita yang mak ayah kita bagi, kita dah dapat tahu dah dapat agak dah macam mana karakter dan personality diri kita. Dan bukan takat itu je, segala info yang kita perlu tahu tentang diri kita, kita boleh tahu berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada data birthday kita tu. So my dear, it's all about the data. It's all about the data. Kalau dalam business, database is king, content is queen. Well, samalah juga macam birthday kita juga. Our birthday juga adalah data bagi birth chart ataupun carta kelahiran kita. Dan data ni sangat penting tau untuk kita kaji dan kita kenal dan lebih mengenali tentang siapa diri kita yang sebenarnya ni. Okay? Our birth chart hanyalah sebuah data blueprint tentang diri kita sahaja. And use it as a fun tools to know it and to learn it, sebab anda akan belajar sesuatu tentang diri anda. Gunakannya sebagai panduan, gunakannya sebagai guideline, gunakannya sebagai ilmu pengetahuan. Okey, sebab PR percaya semuanya sangat berkait rapat dengan dalam perjalanan anda semua dalam mengenali diri anda sendiri. Ingat pesanan PR? Don't take it seriously kalau anda masih ragu-ragu dalam ilmu ni. Take it as entertainment and educational purpose only. Okay? Nama saya PR Wara. Dan jangan lupa subscribe channel Mini MPR kalau anda suka PR buat konten macam ni lagi. Okay, sebagai netizen, kita sendiri pun boleh tengok antara Nelofa dengan Siti Nurhaliza, siapa sebenarnya yang netizen paling suka. Okay? Walaupun Nelofa punya followers dekat IG lebih tinggi daripada Tok T, tapi tak bermakna netizen lebih suka Nelofa berbanding Tok T. Setuju? Okay. Walaupun Tok T lebih ramai follower daripada lain-lain artis, tapi tak bermakna PR sendiri minat Siti Nurhaliza. Okay, sebab it's all about the attraction. Setiap orang ada minat yang berbeza. Tapi point dekat sini PR nak bagi tahu sebagai netizen, siapa sebenarnya yang diorang naturally suka. Okay, bukan sebabkan kontroversi ke, bukan sebabkan cantik ke, no. This is all about the naturally yang ada, nature yang ada pada diri seseorang tu. Okay, macam mana nak tahu? Okay, senang je. Okay, tips ni kalau you all ni seorang boss, seorang leader, seorang majikan kan, dan you all mencari seseorang yang senang dealing dengan customer ataupun yang boleh buat kerja PR ataupun yang boleh berurusan direct dengan prospek ke customer ke, yang ada nature yang naturally, yang tidak perlu bersusah payah, dia effortlessly. So tips ni sangat-sangat berguna kalau you all memang sedang mencari pekerja yang sesuai dealing dengan customer ataupun prospek ataupun yang service yang seumpama macam tu. Okay, sebab bila seseorang tu ada kriteria seperti yang ada pada ciri-ciri ni, dia sangat-sangat mudah menarik orang untuk datang pada dia, untuk suka pada dia secara mudah, secara senang, tanpa bersusah payah, ataupun senang cakap effortless lah. Okay, so
adakah Niloufar ada sifat macam tu? Dan adakah Siti Nurhaliza ada sifat macam tu? Okey, jawapannya salah seorang daripada mereka ada sifat tu. Okey, dan salah seorang daripada mereka menarik orang untuk suka pada mereka atas sebab-sebab tertentu, bukan secara effortless, tetapi atas secara usaha ataupun ada benda yang benefit yang dia bagi. Okey, ada value yang dia bagi untuk orang tu tarik datang kepada dia. Tetapi yang salah seorang ni dia menggunakan sifat dia yang nature, yang effortlessly untuk orang tarik pada dia, untuk orang datang kepada dia. So kalau PA sebagai majikan, PA sebagai boss, of course PA akan tengok value, ciri-ciri yang ada pada seseorang individu tu untuk dia menjadi pekerja PA atau jadi staff PA. Sebab benda tu sangat penting supaya PA tak penat ataupun tak perlu berusaha lebih tinggi untuk train seseorang tu. Sebab dia dah nature sesuai dalam bidang tu. Sama juga antara Siti Nurhaliza dengan Niloufar. Okay, produk Siti Nurhaliza adalah lagu. Kalau dia nak jual lagu, dia perlu ada strong nature yang buatkan orang, netizen, peminat mudah tertarik pada dia. Same goes to Niloufar. Kalau dia jual produk, dia jual diri dia, dia ada satu value yang macam dia perlu usaha untuk orang tertarik pada dia. Okay, dalam kes ni, dalam topik hari ni, isu hari ni, PA nak cerita tentang antara Siti Nurhaliza dengan Niloufar, siapa yang paling senang disukai, disenangi, diminati, yang disukai oleh, disayangi oleh netizen. Siapa sebenarnya yang paling mudah menarik peminat untuk sayang pada dia, untuk suka pada dia, untuk cinta pada dia, maksudnya untuk menyayangi diri dia. So sesiapa sahaja yang ada trait macam ni ataupun ada ciri-ciri dan value macam ni, dia adalah orang yang mudah, yang effortless, yang tidak perlu bersusah payah untuk memperkenalkan diri dia kepada halayak ramai. Okay, so jom biar start. Okay, so senang je nak tahu. Okay, kita boleh tengok berdasarkan tarikh lahir seseorang. Okay, cuba perhatikan birthday Niloufar berapa hari bulan, birthday Siti Nurhaliza berapa hari bulan. Okay, fun fact kat sini, honestly speaking, PA ni sebaya dengan Niloufar. Jadi PA sebaya dengan Niloufar, dan kebetulannya kita orang sama-sama mempunyai numerologi yang sama. Okey, yang berbezanya adalah tanggal kita orang lahir sahaja dan zodiak kita orang berbeza. But PA ada satu persamaan dengan Siti Nurhaliza sebab tanggal PA lahir sama dengan Siti Nurhaliza. Jadi kat situ memudahkan lagi PA nak bagi penerangan pada you all, supaya you all dapat tangkap apa yang PA cuba sampaikan ni. Okay, so kita tengok birthday Niloufar. Niloufar lahir 10 hari bulan 2 1989. Okay, dan Siti Nurhaliza lahir pada 11 hari bulan 1 1991. Kan? Okay, so kalau kita perhatikan, kalau kita buat kiraan numerologi, kalau bagi siapa-siapa yang tahu, okay, Siti Nurhaliza punya numerologi dia, root number dia adalah 2. Okay, ingat kat situ, root number Siti Nurhaliza adalah 2. Okay, dan root number Niloufar adalah, dan Niloufar lahir 10 hari bulan 2 89, dan root number dia adalah 3. Okay, 3 sama dengan PA. PA pun root number 3 juga, sebiji sama dengan Niloufar. Semua kedudukan dia yang berbezanya tanggal kita orang lahir je dan zodiak kita orang je berbeza. So, okay, ingat kat situ root number Siti adalah 2, root number Niloufar adalah 3. Okay, take note. Okay, tanggal, cuba perhatikan tanggal Niloufar lahir. Niloufar lahir 10. Okay, bermaksud 1. Okay, mana-mana individu yang lahir 1, 10, 19 dan juga 20, dan juga 28, dia adalah dalam kategori 1, circle 1. Okay, dan mana-mana individu yang lahir pada 2, 11, 20 dan 29 hari bulan, dia adalah tanggal 2 atau maksudnya orang 2. Okey, sekarang ni siapa yang antara Siti dengan Niloufar, siapa yang ada nombor 2 dekat dia punya tanggal lahir? Jawapannya adalah Siti Nurhaliza. Sebab Siti Nurhaliza lahir 11 hari bulan, bermaksud dia adalah 2%. Okey, Niloufar adalah 1%. Okey, jadi kat situ bermaksud kat sini kita punya topik kita adalah tentang netizen, siapa yang paling disukai, dia senang disukai. Jawapannya adalah Siti Nurhaliza. Kenapa?
Macam mana nak tahu? Okay, jawapannya adalah you all tengok pada tanggal tarikh lahir Siti. Dia lahir 11 hari bulan, bermaksud dia adalah 2. Dan root number dia adalah 2. Jadi bila mana-mana individu yang ada lahir pada yang tanggal lahir dia adalah 2 dan juga root number dia adalah 2, dia sangat senang menarik orang untuk suka pada dia, mempercayai dia, senang berurusan dengan dia secara mudah. Maksudnya kalau dia nak jual produk ke, dia nak jual baju ke, nak jual apa-apa sahaja, memudahkan urusan orang untuk mudah mempercayai dia, mudah berurusan dengan dia. Dia jadi macam suka, jadi macam senang, jadi macam sayang, jadi macam best. Okay, orang akan rasa seronok nak berurusan dengan orang yang ada sifat 2 ni. Jadi kat sini Siti Nurhaliza beruntung kerana dia lahir 11 hari bulan 1 1979, bermaksud root number dia 2, dan tanggal dia lahir tu adalah 11, bermaksud 2, bermaksud diri Siti Nurhaliza ni sendiri sangat-sangat mudah menarik orang untuk suka pada dia. Sebab tu masa dia masuk pertandingan menyanyi dulu, dia menarik mudah peminat untuk suka kat dia berbanding pada artis-artis yang lain. Sebab dia ada kualiti ni. Okey. PA hanya sama dengan Siti Nurhaliza dekat tanggal lahir sahaja. Tapi root number PA adalah 3, sama dengan Neelofa. Untuk buat orang suka pada PA, okey, PA perlu cipta satu benda yang baru, satu benda yang kreatif, satu benda yang macam a bit of controversy, something like that, untuk buat orang aware, okay, dengan PA, untuk buat orang suka, ataupun success story, ataupun giving benefit value yang buat ke orang akan datang pada PA, atau bagi knowledge yang buat ke orang suka pada PA, datang kepada PA. Sebab PA punya root number adalah 3. Same goes to Neelofa. Okay, fashion ataupun something yang macam menonjol untuk buat orang suka. Jadi yang perlu jadi outstanding. Jadi benda tu tak ada pada Neelofa. Neelofa dengan PA kena create sesuatu untuk orang datang pada kita orang. Sebab kita orang punya root number adalah 3. Tapi sebabkan PA punya tanggal lahir adalah 11, iaitu 2, sama dengan Siti, jadi orang akan rasa PA ni friendly, orang akan rasa PA ni senang didekati, orang akan rasa PA ni approachable. Cuma untuk tarik orang datang pada PA perlu buat sesuatu seperti Neelofa. Contoh, create the awareness ataupun a little bit of controversy, bagi knowledge, bagi story yang boleh buat orang datang, bagi value yang buat orang datang pada PA, untuk orang suka pada PA. Jadi bila you all tahu, kesimpulannya kat sini, bila you all tahu apa ciri-ciri yang ada pada you all senang nak tahu, senang nak develop you all punya diri, nak transform you all punya diri menjadi a lebih better person tahun 2021 ni. So I hope penjelasan PA ni sedikit sebanyak membantu you all untuk lebih faham tentang diri you all, especially-nya. Okay, nama saya PA O'Hara, dan jangan lupa subscribe channel Mini MPA kalau anda suka PA buat konten macam ni lagi. By the way, kalau you all ada kenal siapa-siapa yang ada masalah susah nak mengandung, ataupun dia susah nak dapat baby, susah nak lekat, kalau dah mengandung tu asyik gugur, dia ada PCOS, fallopian dia tersumbat ke, dia ada masalah cyst ke, ataupun masalah yang berkaitan yang dengan organ peranakan ke, masalah berkaitan dengan hormon ke, yang membuatkan dia susah nak dapat anak ke, kan. Especially kalau dia mudah depressed, bila orang asyik tanya dia bila nak dapat anak, dia frust, dah cuba macam-macam ikhtiar dah, tapi tak dapat lagi anak. Ataupun dia baru je kahwin, tapi suami dia dah tanya, ataupun mak dia dah tanya bila nak dapat anak, sebabkan dia depressed, asyik kena tinggal je dengan suami, tinggal seorang-seorang kat rumah. Ataupun you all macam PA ataupun macam Neelofa yang umur dah 30 plus tapi tak kahwin lagi, ataupun tak ada jodoh lagi nak kahwin, tapi dah risau if kalau kahwin lambat macam mana, kalau dapat anak susah macam mana. So kalau you all ni ada dah merancang nak kahwin ke, ataupun merancang nak mengandung ke, merancang nak hamil ke apa ke, you all ada masalah yang macam ni, masalah pada organ seks, ada masalah pada hormon seks, ada masalah pada susah nak dapat anak ni, okay, dekat bawah description box ni PA ada bagi link artikel tentang masalah keguguran, masalah susah dapat anak. So kalau you all baca, insyaAllah you all boleh tahu ciri-ciri kenapa seseorang tu boleh susah dapat anak.
Okay, so ianya membantu supaya you all dapat ilmu, dapat knowledge, dan mai tahu boleh membantu korang dapat anak dengan mudah. Okay, bila dah baiki balik semua masalah-masalah hormon seks, organ seks yang menjadi faktor kepada susah dapat anak. Okay, by the way, kalau you all suka makan ikan bilis, sambal ikan bilis, Mak Pih pun dah ada jual sambal ikan bilis. Sedap sangat, crook crab, sangat garing, sangat sedap. Okay, so kalau you all berminat, you all boleh tengok dekat description box. Kat situ Pih ada bagi link. So I hope you boleh tengok kat bawah tu lah. Pih rasa itu sajalah untuk hari ni. Kita jumpa lagi next time ya. Assalamualaikum. Bye. Nak lagi video gosip yang best dari kita orang? Make sure korang subscribe tau YouTube Mini MPR. Dan follow kita orang juga tahu dekat IG @mini_mpr. Dan korang juga boleh dengar cerita kita orang dekat podcast Spotify Mini MPR. See you next time. Bye.